إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. صلى الله عليه وسلم. Mana itu? Hadis sebelah bawah. Allah karim. Tajuk menteri. Terus senyap ke tak senyap tadi? Terus senyap dengan bawah tadi. Sama aku surat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu, maka iaitu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan perkataan ulama. Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Itu di antara peranan golongan ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu tadi. Mana bila balik dari penuntut ilmu, hendaklah diberi inzar, wal yunziru qaumahum, dan berikan amaran kepada kaum dia supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan maknanya dia balik, dia orang menuntut ilmu agama ni mesti dia membentuk dan mencorak masyarakat kepada jalan Allah. Itu dia punya peranan. Jangan dia balik belajar, dia jadi dibentuk, dia dicorak. Itu tak betul. Dia membentuk, sebab bentuk corak tu ada maknanya sibghat Allah tu ada kat dia. Corak bentuk tu ada kat dia. Maknanya ilmu Tuhan tu ada kat dia. Dia kena bentuk. Ini balik dia pula kena bentuk. Dia ikut masyarakat, bukan masyarakat ditarik mengikut jalan Allah. Itu kena jaga betul. Itu kena jaga.
Sebab tu disuruh sini wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Naklah dia memberikan amaran inzar kepada kaum bila iza raja'u, apabila balik mereka itu ilaihim kepada mereka itu. Dan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, apa kelebihan sini? Tajuk sini ialah kelebihan orang menyampai ilmu. Jadi sekarang siapa yang boleh buat inzar? Golongan alim kan. Sebab dia ada ilmu dia boleh cerita. Kalau tak ada, nak cerita apa? Atau benda kelebihan ilmu yang ada, dia boleh menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya, ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, dan murad dalam ayat ini mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Itu dia. Dia memimpin manusia, menunjukkan supaya manusia dapat menerokai jalan untuk mereka kembali menghadap Allah Ta'ala di akhirat, yang tidak boleh siapa tidak, semua akan balik. Sebab mati-mati dia nak mati, dia mati dia tak nak mati, boleh mati kan. Dia beringat mati, dia mati, tak ingat boleh mati, ya. Dia buat-buat lupa pun dia mati juga kan. Semua sampai ajal dia datang. Persoalan dia kita nak balik tu, apa cara kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dia selamat maknanya, ya. Dan lagi firman Ta'ala, wa iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan pada ketika mengambil janji mereka itu ahli kitab yang diberikan akan mereka kitab, supaya menyatakan mereka akan yang di dalam kitab mereka itu, jangan disembunyikan, ya, bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Itu peranan di mana ini, tugas dia berat. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat ini ialah wajib orang yang diberi ilmu itu mengajar bagi manusia dan haram menyembunyikan akan ilmunya, ya. Manusia semua berhajat kepada ilmu, dia diam, minta mengajar pun dia diam, dia tak mengajar, ya. Kalau orang lain dah ada tak apalah, dah ramai kan, itu tak apa. Dia tak ada, dia seorang misalnya, dengan sebab dia tak mengajar menjadi sesat habis orang ramai, maka hukum dia berdosa besar dia, tuan. Ya, sebab iza zaharal fasad wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Bila lahir kerosakan fasad, orang alim diam, dibiar, tuan, maka atas orang alim itu laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang alim pun kena laknat, tuan. Sebab apa? Bila dia tak jalankan peranan dan tugas dia maknanya. Ya, zahar fasad. Dan tidak ada fasad yang paling besar ialah al-jahlu, kejahilan. Ya, diam kena kejahilan, dibiarkan. Dia tak jalankan tugas dia, maka besar tindakan dikena di akhirat itu. Dan terkala membaca Rasulullah SAW akan ayat ini, maka bersabda ia dengan katanya, ma'atallahu aliman ilmah illa ahazallahu alaihi minal misaq ma'ahaza ala nabiyyin ayyubayyinuhu linnasi wala yaktumuh. Tiada memberi Allah Ta'ala akan ulama' itu ilmu, melainkan mengambil Allah Ta'ala atas daripada janji. Tuhan beri dia ilmu, maknanya dia ada satu perjanjian dengan Allah Ta'ala. Tugas dia, amanah dia besar, ya. Barang yang mengambil janji ia atas segala anbiya, bahawa menyatakan tu janji dia, bahawa menerangkan liyubayyinu linnas, supaya mereka melakukan tabyin, kenyataan, pencerahan, pengajaran kepada mereka itu akan ilmu dan bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka akan ilmunya. Apa sahaja dia kena bercakap, apa yang sama dikehendaki Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya ialah firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika wabil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan seru oleh kamu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, apa makna hikmah sini? Mereka faham betul. Bukan hikmah tambah tak faham ni. Ada kita kena ada hikmat syekh. Sampai dia mengajar, sampai dia mati, orang tak faham. Itu kan hikmat. Hikmah ni dia mengajar orang terang, orang boleh faham jelas. Atau bil hikmah dengan cara baik. Kemudian bau mau'izatil hasanah. Ya, kena ada mau'izah yang elok. Seru oleh kamu akan manusia kepada jalan Tuhanmu. Sebab tidak ada jalan melainkan jalan Tuhan saja yang membawa selamat dunia dan akhirat. Dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW terkala menyuruh ia akan Sayyidina Mu'az ke negeri Yaman.
Ya, gubernur Rasulullah SAW lantik Sayyidina Muaz ke negeri Yaman, tuan-tuan. Dia kata, la yahdillahu bihi rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bahawa memberi hidayat Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang lelaki terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang dalamnya. Maknanya dengan sebab engkau, kata Rasulullah SAW, wahai Muaz, orang tak Islam masuk Islam, orang tak beramal jadi beramal, orang tak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan dengan sebab engkau, maka harga dia itu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Dan atau besar tak besar kita menyampaikan maknanya ilmu Allah SWT. Walaupun satu ayat, balli wa anni walau ayatan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, itu dipanggil tauliah besar daripada Rasulullah SAW. Ini bukan tauliah pejabat agama, ini tauliah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah dah beri mandat besar secara umum, ballighu, sampaikan oleh kamu, ya, walau ayatan, walaupun satu ayat. Ballighu anni, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya kita semua kena menyandang, ya, maknanya amanah besar ni. Sebab dengan sampai menyampai, Islam tu akan berkembang. Kalau dia senyap aja, jadi masalah lain pula. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi li ya'lamu la yu'allimun nas, allama yu'allimu li yu'alliman nasi. Jawab dia apa? A'tahu atau u'tiyah, ataupun dibaca a'ta, boleh juga domain kepada Allah Ta'ala. A'ta sawabal sami'ina siddiqan, atau u'tiyah benda majhul, mana diberikan sawabus sami'ina siddiqah. Barang siapa belajar ilmu akan satu bab, dia mengaji bab usuluddin, dia mengaji bab fiqh, dia mengaji bab tasawuf, dia mengaji bab tafsir, ya, satu bab dia belajar daripada ilmu. Sebab apa tu? Tujuan kerana berkendak mengajar akan manusia. Tujuan dia belajar tadi nak menyebar luaskan. Nasai diberi Allah Ta'ala akan dia pahala 70, 7 daripada pahala ulama yang siddiqin, masya-Allah. Ya, dia dapat pada sab'ina 70. Bukan 77 tu. Sab'in 70. Situ apa? 77. 70 ya, sab'in. 70 daripada siddiqin. Ulama yang taraf dia siddiqin, tinggi kan. Ya. Sebab itu menunjukkan ilmu sangat-sangat penting. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta hut fil bahr fil bahri la yusalluna 'alal mu'allimin nasil khairah. Dan bahawasanya Allah SWT dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut dalam lubang batu dan lubang tu, dan hingga ikan dalam laut. Berapa banyak ikan dalam laut, tuan-tuan? Ikan dekat Selat Melaka pun tak habis-habis daripada datuk nenek moyang kita. Ini lautan dunia lebih besar daripada daratan, dan ya, ikan kat Selat Melaka pun tak habis makan. Bayangkan satu dunia punya ikan. Semua ni la yusalluna 'alal mu'allimin nasil khairah. Semua tu berselawat kepada orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Ya, selawat daripada malaikat, mana istighfar. Begitu juga pada haiwan lain tadi. Mana mereka ni pakat minta ampun. Ya. Orang besar tiket ulama dapat, dan ya, dia mengajar ilmu tu, segala haiwan, segala ikan langit, habis semua minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah kesilapan dia. Macam mana dia sedap pula? Nak buat dosa ada orang cover share. Jangan. Waktu sumbat belakang kan kacau, kejap tempat minta ampun. Nak ceritakan apa tu kelebihan ilmu tu, tuan. Sampai betul sekali ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan ilmu manusia kenal Tuhan dia, kenal Rasul dia, kenal diri dia siapa. Ambil lah tuan-tuan benda ni. Dan dengan nak tunggu alim besar, dapat sepatah pun sampaikanlah. Ya, pada anak keluarga kita, sahabat handai kita dan sebagainya, sampai. Kena ada ni, sampai menyampaikan cepat. Kan? Sekarang lagi banyak kan pakai tekan jari, kan? Dia pakai WhatsApp sampai. Di WhatsApp kena baca habis, kena tak betul pun syiar punya kantong. Mula bunyi sedap, ujung lain bunyi. Kena baca sampai habis tuan. Macam hari ni kan. Tengok. Tak payah nak pergi jumpa-jumpa banyak rumah kan, pakai antau sap. Tu. Dia manusia ni kadang-kadang bagus macam tu tuan. Dia kadang manusia ni kalau nak sehat depan-depan, dia punya ego tu dia tak nak terima. Tapi kalau antau dia tengok seorang-seorang, dia terima. Ya, dia seorang tak ada orang tengok. Ada kesedaran. Alhamdulillah.
Gunakanlah alat komunikasi kita cara canggih orang beri tu kan. Allah Ta'ala beri semua tu kan. Gunakanlah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, kalimatun minal khair yasma'uha mu'min wa ya'malu biha wa ya'allimuha khairun lahu min ibadatis sana. Satu kalimah dia kita hantar WhatsApp ke apa semua kan. Daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin dan mengamal akan dia, mengajar dia akan disampaikan lagi, terlebih baik bagi dia daripada berbuat ibadat setahun. Umur kita tahun ni sampai tidak akhir tahun tu. Kan setahun ni ibadat yang dijamin, ibadat solid dah terima tu. Hak kita buat ni belum tahu rintan. Ada penyakit dalam riak, ujub ke apa, habis tolak balik. Yang ni dah clear betul ni. Solid 100, markah dia dapat banyak. Itu kelebihannya. Bila ditawarkan bisnes hebat, bermakna tu darajat ilmu tu sebenarnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Ya, ilmun yuntafa'u bih wa sadaqah jariyatun wa walidin salihin yad'u lahu. Iza mata ibnu Adam, bila mati saja anak Adam, kita semua ni lah in qata'ah, terpotong. Ya, in qata'a amaluhu, potonglah segala amalnya, dah tak boleh buat apalah. Illa melainkan min salasin, melainkan 3 perkara. Apa dia? Ialah ilmun boleh baca, ilmin boleh baca. Itu kena ngaji nahwu. Ya, kalau kita baca ilmin, itu dipanggil badal ba' minkul. Kalau kita baca ilmun, dia khabar mubtada' mahzuf. Ahaduha ilmun. Betul bagi yang jagalah. Kalau kita baca bagi terkejam mungkin tak kena pula. Ilmun yuntafa'u bihi wa sadaqatun jariyatun, kemudian walad salihin yad'u lahu. Apabila mati saja anak Adam, nasai putus amalan ini yang kebajikan, melainkan 3 perkara dia jalan terus. Ya, tiada putus. Pertama, ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Ilmu diajarkan, besok orang lain pula mengajar sambung. Untung tu, ya. Tak ada yang paling besar kali siapa? Rasulullah SAW lah, di atas sekali. Segala orang yang sampai-sampai semua punca daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang atas dia panggil upline kan. Kita ni downline banyak, kena banyak cari downline. Downline bawah cari kan. Dia dari seling buat ni gesik. Dan kedua, sedekah jariah, sadaqatun jariyatun, sedekah yang berjalan terus. Ya, sebab tu haram bagi kita, zalim besar kita mematikan jariah orang. Orang buat jariah dia pergi robor. Tak boleh. Masjid nak buat baru macam mana pun, barang kakak boleh pakai, guna lagi kan. Kalau tak guna dah keput tak boleh, itu lain lah. Ini bila kita pakai ni, atuk nenek moyang kita jalan kan. Ya. Sebab tu orang beri duit masjid, gunakan betul-betul. Ni setengah masjid kan, kita mengajar, baca-baca, tekak, sakit tekak apa-apa, main tak keluar. Tengok duit 200,000 dia kan. Kau belilah mic special sikit kan, berdentu punya macam disco. Oh sedap dong. Cakap sikit bergema, orang dengar bersegar. Ini puas tegan suara, dia sedut lagi ada. Dia jadi mukabbir, jadi musagir. Tahu musagir? Bukan suara-suara dia kecil. Serak suara orang ajar di kijau ni. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Kan? Sebab tu duit masjid tu gunakan bintan. Apa saja perlu kapek baru gantikan. Sebab apa? Orang yang bagi masjid duit tu tujuan dia apa? Niat untuk jariah ibu bapak dia. Kalau dia kata bagilah duit masjid, kita nak lawan bertanding siapa banyak, mampu orang tak bagi kan. Betul? Tak ada dia bagi kan, siapa nak buat bertanding duit? Kan? Duit ada tu guna. Untuk apa? Kebajikan, supaya apa? Orang yang derma terdapat saham ni tu jalan. Kita sebab dia panggil jariah. Apa ni jariah? Yang berjalan terus. Kan? Yang ni berbuat wakaf Allah Ta'ala, kena Allah Ta'ala, wakaf lillahi ta'ala. Ni jalan. Ya, walaupun dia dah mati, pahala tu jalan. Orang guna jalan. Dan ni, itu untung. Dan ketiga, anak yang saleh yang mendoakan baginya. Mana untung dia ada anak saleh, dia dapat pahala, guna anak saleh doakan dia. Satu. Yang kedua, pengajaran pada hadis ni, sifat anak saleh, tengok tu. Salih waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh ni mesti mendoakan bagi bapak dia. Kalau dia tak doa bapak dia, dia tak masuk anak saleh. Walaupun dia rajin ibadat, mak bapak dia langsung dia tak doakan. Jangan tu. Ya. Tiap-tiap lepas sembahyang doakan. Kong-kong meminta ya Allah, selamatkanlah kedua ibu bapakku yang terpergi ataupun yang belum pergi. Ya, minta doa. Itu berkat. Siapa yang tak doa ke ibu bapak dia, tak berkat hidup. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih.
Bermula orang yang menunjukkan akan manusia atau berbuat kebajikan seperti orang yang membuat kebajikan. Yang ni apa? Dapat pahala orang yang menunjukkan akan kebajikan seperti pahala orang yang membuat akan dia. Ya. Orang tu tak semayang, kita dekat ajak pembelaan akhirnya, jadi istiqamah hadis, semayang Jumaat di masjid surau semua kan, salahnya. Pahala dia buat kita dapat, kan? Itu untung. Ini biasa dapat banyak je buat tabligh kan. Dia rajin lagi kan. Dia dakwah bagi suruh semayang, baguslah, kan? Tu kerja dia dapat kelebihan itu. Panggil orang supaya sujud kepada Taala. Dan begitu juga yang lain lah ya. Seruan buat semayang ke buat apa semua, ajak manusia walhasil kepada Islam, kepada agama Allah, maka orang tu menerima dan beramal, maka dia dapat saham tu. Tapi ingat semua fadailul a'mal, segala fadail kelebihan yang datang dari Quran, daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ialah dia bertapakkan kepada apa? Aqidatun sahihatun. Akidah yang sahihah. Akidah dia mantap betul, maka pahala dapat. Tapi kalau akidah dia rosak, habis. Tak ada pahala, kosong, tapak dia habis. Sebab tapak kena jaga betul. Akidah jaga, jangan dia melakukan perkara yang merosakkan akidah dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ala khulafai rahmatullah alaih qila wa man khulafa'uka qala alladhina yahyawna sunnati wa ya'malunaha wa yu'allimunaha ibadallah. Bermula segala khalifahku, penggantiku, kata Rasulullah SAW, dapat rahmat Allah Ta'ala. Siapa doa ni? Rasulullah SAW. Confirm. Rasulullah bin doa kan. Bila dengar begitu, maka sembah sahabat bertanya, ya, man khulafa'u, siapakah pengganti khalifahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabda banyak Islam, khalifahku ialah mereka yang menghidupkan akan jalan agamaku, yang menyampaikan agama Allah, menghidupkan agama Allah, dan mengajar ia akan hamba Ta'ala. Ada semua kelebihan-kelebihan besar dalam kita menyampaikan akan ilmu Allah Ta'ala, ya, supaya manusia dapat nur daripada ilmu tadi, mengabdikan diri dia sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan satu hadis Rasulullah SAW, satu hadis je, maka diamalkan oleh orang akan dia, disampaikan orang beramal, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan akan dia. Dan kata Sayyidina Muaz bin Jabal, ni gubernur yang Nabi hantar di Yaman tuan-tuan. Dia antara ucapan Sayyidina Muaz yang masyhur, dia kata apa? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu jangan lahirkan sangat seronok atas dunia ni sehinggalah kamu dapat menyeberangi sirat yang dibentangkan di atas lautan api neraka. Kita lepas sana, kaki dah pijak dalam syurga, itu tak apalah. Ni nak meninjang, ni nak bertandak, kau ikut andai lah. Tanah memang tempat nikmat, tak ada hal. Sekarang ni belum lagi, jangan seronok sangat. Mana pergi Fir'aun, mana pergi Karun, dan yang suka hilai dia bukan main tadi, sekarang dah habis dah. Semua dihumban dalam neraka, na'udzubillah. Ya, sebab tu jangan kamu lahirkan seronok sangat sebelum kamu menyeberangi sirat. Ya. Neraka dia punya dalam, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat dengan satu wajbah, dentuman yang cukup kuat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kamu tahu tak apa dentuman itu? Ya. Lalu sahabat menyatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyatakan, itulah batu yang besar yang baru sampai ke dasar neraka, memakan masa 70 tahun. Kau tuan-tuan letak cempak batu kan besar dalam lautan, habis-habis minit sampai bawah. Sebab lautan ke dalam nau kan. Habis-habis pun 20 km sampai tak sampai kot. Lautan paling dalam dunia. Taruhlah 20 km pun. Kan sekejap dia sampai. Ini bayangkan 70 tahun berjejak. Umur kita pun tahu 70 tahun. Kalau kita lepas daripada atas batu besar, dia pergi 1 second berapa jauh? 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Masya Allah, berapa jauh dalam. Tu neraka dalam tuan ni. Masya Allah. Nak dalu atas sirat pula. Kalau dalam syarah Sahih Muslim, lebih kurang 17,000 tahun panjangnya. Ke mana tuan-tuan ni? Kita hantar highway jam pun nak bergaduh. Itu dalam kereta ada aircon lagi. Kan orang break sikit lambat, dia menjerit dan macam-macam. Ni bayangkan tuan-tuan. Dia bertajam daripada apa?
atau pedang lagi tuan. Tapi ada orang yang melintas macam kilat pada. Sup api pun tak ada tuan. Nampak pun tidak. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengangkat, ada yang mengesut, ada yang baru nak pijak dia kena sambau pun ada. Itu golongan akul riba, pemakan riba tuan. Neraka cukup geram tu. Dia baru nak cecal kaki aja zap, tak kena sambau tuan Allah. Walhasil kata ulama, kalau kamu nak tahu perjalanan kamu di atas sirat, laju atau sebaliknya, di atas dunia dah nampak gambaran dia. Manakala kamu pantas laju mengerjakan perintah Ta'ala, semangat seronok, itu tanda kamu lajulah di sana. Itu je cerita ringkas dia. Kalau kita nak laju di sana, laju di sini. Ya, insya-Allah. Perintah Tuhan tu buat cantik, sedap, laju. Insya-Allah sana di jalan laju tuan. Kalau boleh kita jangan tengok nampak pun tuan. Nampak pun ya Allah, ya. Allah. Deruman api neraka tu dia berderum dengan boom tu terduduk orang-orang yang akhir. Orang pilihan hebat tu terduduk atas lutut tuan. Ya, hebat tak hebat, masya-Allah. Maka dia akan dapat satu kelebihan di sini, ya, berdesup dia melintas tuan. Kata Sayyidina Muaz bin Jabal, bermula belajar ilmu kerana Allah Ta'ala. Itu syarat pertama paling besar. Apa amalan pun lillah, jangan ada kena lain. Iaitu kebajikan, menuntut ilmu, ibadat, mudarasah, ya, mudarasah. Kita apa? Kita mentelaah. Iaitu tasbih. Jadi orang mudarasah, dia semak kan, cek, dapat pahala tasbih. Orang tasbih dia dapat juga. Dia tuntut ilmu tu, orang buat ibadat lain, kita dapat juga. Bahkan dia lebih afdal besar lagi daripada ibadat 1000 tahun, 100 rakaat pun ada, 70 macam-macam riwayat ada tu, kan? Sebagaimana telah lalu tu. Dan bertanya ilmu tu perang sabil. Tuan, saya tanya sikit, ada soalan, pahala dapat perang sabil. Besar. Dan mengajar ilmu bagi orang yang jahil itu sedekah. Bahkan sedekah yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Sedekah yang paling afdal, seorang pergi cari ilmu, dia dapat sebatang tu, dia pergi sampai ke orang lain. Dia sampai ke tu afdal sedekah. Sedekah paling afdal. Sebab dengan tu beramal sambung. Ya. Tak sedekah makan, lepas makan dia habis. Kalau pakaian pun lama-lama dia lusuh. Tapi ilmu dikembang. Ya. Dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu ialah perang, bagi ahli itu ialah qurbah. Mana menghampirkan diri pada Allah. Satu, penghampiran diri pada Allah bila kita sampaikan ilmu pada ahli dia. Dan lagi ilmu itu, ya, al-anisu fil wahdah, ia telah menjinakkan, ya, seorang, dan ilmu pula menunjuk atas yang disukai dan dibencinya. Lagi ilmu itu menerangkan sekala jalan ke syurga dan menghidupkan ia akan mata hati daripada butanya dan menerangkan akan hati pada kelamnya. Semua tu fadilat kelebihan ilmu dan terang di nur. Hati jadi terang, jalan ke syurga lagi jelas, kan? Dan menguatkan badan para daifnya, ya, badan lemah kena ibadat. Dibuka kita tengok kelebihan ibadat. Oh, semangat ni. Kan tengok, ni dia lebih betul kan? Semangatlah dia. Dan menyampai ia seorang pada martabat orang yang abrar, ya. Dan meninggikan ia darajat seorang, martabat makin naik dengan ilmu tadi. Dan memfikirkan ilmu itu dia kata menyamai puasa sehari. Yang kita fikir tajuk puasa sehari tuan. Tapi jangan tak puasa pula. Anda tak puasa sunat, anda dah fikir satu ilmu. Itu jadi malas panggil. Dia pun hela ni kan. Dan mudarasah ilmu tu. Kita belajar ilmu tu. Menyamai akan ibadat semalam-malam. Dan dengan dia taat kepada Ta'ala. Diri ibadat, kita diri belajar tu dah taat. Dan dengan dia mengesakan Allah. Ini kelebihan paling besar ni lah. Dapat kita mengesa dan makrifat akan Allah Ta'ala dengan dia. Dia mengetahui pula haram dan halal. Haram ni benda bahaya, ya, benda yang bahaya. Dan halal, sebab tu haram ni macam kata Imam Ghazali macam racun lah tuan-tuan ni. Dia kes orang tahu tak tahu. Orang kata tak tahu, kita racun ni makan saja. Tapi orang yang mengetahui tak dekat racun. Dua orang yang nak diracun oleh seorang, dia buat makanan favourite dia kan. Seorang daripada mereka tu dah nampak. Kita letakkan panggil dua orang makan. Dia nampak dia makan kan, tobat dia tak makan. Sebab dia tahu dalam tu racun. Walaupun cita rasa pada saya sedap, lazat, dia tak akan makan. Dia kata dalam tu ada racun. Yang seorang lagi tak tahu, dia makan. Dia suruh kawan dia tak nak makan. Wah, dia kata bodoh lah kau. Dia bodoh kau nak makan. Kejap lagi tengok dah muntah darah. Kalau lepas tu qalu inna lillah. Apa? Racun dia bawa dalam.
Begitulah benda maharim, benda-benda yang Tuhan haramkan tadi adalah semua itu mempunyai racun yang amat bahaya kan. Dan halal. Jadi makanan begitulah tuan-tuan. Jadi kita tahu sumber benda tu baik, halal atau benda tak baik, benda haram dengan apa? Suluhan cahaya ilmu juga. Jadi sah amal dengan ilmu juga. Dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat, ya, dengan ilmu. Dan dengan dia lepas daripada api neraka Jahannam, ya. Dengan sebab ilmu juga mereka dapat melepaskan diri sebab dia tahu apakah benda yang boleh membawa ke syurga dan apa benda yang boleh membawa manusia ke neraka, maka dengan itu mudah bagi dia mengamalkan dia. Demikianlah ceritakan dia pada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, ya, seorang daripada gubernur yang sangat hebat. Sayyidina Muaz pun ada kes juga kan. Satu hari dia pergi sana Yaman, orang banyak masuk Islam. Dia baca surah panjang, hari seorang tu mumparakah. Bila seorang tu mumparakah aja, habis orang tuduh dia orang munafik. Padahal dia bukan munafik. Dan sebenarnya Muaz baca ayat panjang-panjang kan. Bila sampai benda tu pada Rasulullah SAW, tanya Muaz, kau nak buat fitnah ke ya Muaz? Ya, sebab sana orang baru-baru masuk Islam kan. Saya kata iza amma ahadukum nas falyuhaffif. Bila kau jadi imam, maka ringankanlah, jangan baca panjang-panjang now. Kan? Ni maghrib tarik surah Baqarah. Wah. Lama makmum pun barakah, tengok belakang dah tak ada orang. Kan? Jadi imam ada kena tahu kedudukan itulah. Di dalam fiqh kita ada dua, satu makmum yang mahsurin. Ya, yang mahsurin makna makmum setempat yang biasa dah. Semua reda baca panjang-panjang lemam kan. Semua kami dah pencen menunggu maut saja. Badan pun dah bau tanah kubur, mam gitu. Kan itu nak tarik panjang-panjang sebab mereka reda. Ada pun kalau tempat-tempat yang tempat orang sibuk, jangan tengah-tengah bandar tu kan. Kan tempat pula dekat taxi stand lah, bus stand kan. Kita baca panjang kan, kawan tengok jalan 5 minit lagi bas nak jalan. Jawab dia tarik dia mumparakah, kita salam tak ada orang. Tengok keadaan. Dalam fiqh banyak dibahas benda tu kan. Tunggu saya cerita masih di Mekah tu kan. 2 imam Masjidil Haram. Ya. Satu imam tu sembahyang kami panjang kan. Sampai orang tua seorang tu jatuh, kepala tergantuk ke dinding, meninggal. Oh dahsyat dia imam sampai mati orang. Yang seorang lagi tu baca sebelum Jumaat dia baca Inna Ataina. Orang suka dia orang. Dia panah dulu kan. Dia tak ada terazur muzik, lu pasir dulu kan. Ini saya nak ceritakan Sayyidina Muaz punya pengalaman ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tegur kan. Ya, sebagai gubernur di sana kan, sebab banyak orang baru masuk Islam. Arwah Tuan Guru Haji Abdul Wahid kan. Kain baru tuan-tuan, jangan sental kuat-kuat dia kata. Kan? Jadi orang masuk Islam ni orang baru, suruh dia jaga sembahyang 5 waktu dah lah. Ni baru masuk Islam seminggu kau bawa pergi tahajud pukul 3. Hayya. Ni macam mati oi. Kan? Suruh dia jaga 5 waktu dulu. Dah maintain sikit-sikit. Al-faslu tsani fil adabil muta'allim wal muallim. Dan pasal yang kedua pula, pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu, ya. Sebab benda tu kepala. Dalam ilmu ni adab adalah kepala bagi ilmu. Kalau tak ada adab, maka ilmu tu dibimbangi tak ada keberkatan, ya. Bila ilmu tak ada berkat, jawab dia pertama kita tengok dia nak amal payah kan. Ada ilmu tapi beramal tu payah, berat aja. Tu, ya. Ada pun adab. Mana tadi? Orang yang belajar ilmu kita dia bagi pada 2. Ya, orang belajar ilmu tadi dia bagi kepada 2 adab. Ada pun adab belajar ilmu dan iaitulah terbagi 2. Pertama, adab yang tertentu dengan dirinya. Pertama, adab tertentu dengan diri dia. Mari kita. Baru jumpa. Dia tengok kepala tajuk. Yang pertama, adab tertentu bagi dirinya. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Ada pun adab yang tertentu bagi dirinya, iaitulah 7 perkara. Adab yang pertama, ia menyucikan hati bersifat kejahatan dan perangai, segala perangai yang tercela dalam hati seperti riak, ujub, kibrun, takabur, ya, hasad. Dalam belajar jangan ada sifat ni. Kalau ada sifat riak, belajar kena riak, ujub, habis ilmu tak berkat. Ya. Belajar mesti kena lillahi ta'ala. Tujuan kita belajar Allah Ta'ala suruh, Rasulullah suruh.
Kemudian tujuan kita belajar nak mengesahkan amalan kita supaya Tuhan terima. Dan ketiganya, kalau ada lebih kita nak mengajar ataupun nak sampaikan walaupun sepatah. Itu saja. Jangan lebih daripada itu. Niat nak tunjuk pandai dia ni apa, tu berat kerjanya. Ya. Belajar ilmu agama tapi masuk neraka. Jaga tuan. Ya. Itu dalam hadis Nabi kata. Ya. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menuntut ilmu agama tuan, tujuannya apa? Untuk menunjuk pandai daripada orang bawah dia. Atau liyasrifa wujuhan nas ilaih, nak menarik pengaruh muka manusia menghadap pada, wah dia ni hebat kan, misalnya dia panggil cari glamour tuan. Glamour. Kalau ikan glamour tak bergerak boleh goreng. Cik glamour. Maka Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan kotorkan benda yang amat besar ni, nilaian ilmu besar. Dan lain daripada segala sifat kecelaan, dan membaikkan hati bersifat akan sifat yang terpuji seperti ikhlas, benar, zuhud, tawaduk, ya. Dan lain daripada segala sifat terpujilah. Faham ya? Sebab ilmu ni curahan, fuyudat. Tuhan nak cempakkan dalam bekas wadah kita, al-qalb, hati kita ni. Jadi bila nak cempakkan benda bersih, tiba-tiba dalam mangkuk tu kotor, angkat balik tuan. Kita nak tuang air, tiba dalam gelas tu ada cecak mati. Terangkat gitu, cecak ni mati dah busuk lah bau. Tak jadi. Begitulah hati nak dituangkan, ilmu nak masuk, kena bersih tuan. Bila bersih, insyaAllah dia masuk cantik. Dan dapat beramal dengan dia dengan mudah. Itu penting, maknanya hati tu dia bersihkan, niat betul ikhlas, insyaAllah cepat dia faham ilmu dan mudah dia mengamalkan dia. InsyaAllah ta'ala dalam kitab ni. Kerana ilmu itu ia telah setengah daripada ibadat yang batin, dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis, ya. Seperti semayang. Jadi ibadat batin macam semayang kan. Kain kita kena najis, nampak tadi kena cecak kan. Kaki kanan kena, kaki kiri pun kena. Kita tak basuh, kita usalli semayang. Pas semayang sunat duha, lepas semayang sunat tasbih, semayang dah banyak. Sah tak semayang? Tak sah, sebab ada najis yang ditanggung, ya. Itu dia. Tak sah, mesti bersihkan dulu. Itu ibadat luar, ibadah. Adapun ubudiah dalam itu juga. Najis dalam. Penyakit tadi antara besar dia tidak ikhlas. Ya, maka ketiga itu maknanya menyebabkan ubudiah dia tidak diterima oleh Allah, pengabdian dia tadi. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya, badannya, kainnya. Itu dalam bab fiqh kita kan. Kain kita kena bersih, badan kita pun kena bersih. Tu. Tempat itu, tempat mana anggota kita kain baju kena pada tempat tu, biar dia bersih. Ada pun membetuli, tak kena, tak bersentuh, tak apa. Ya. Dan demikian lagi ilmu tu, itulah ibadat yang batin. Maka tiada sah melainkan dengan suci daripada najis batin di dalam hati dia. Dan segala sifat kejahatan yang dalam hati itu najis, ya. Dia kena bersihkan, barulah insya-Allah Tuhan ilmu tu masuk cantik, dia masuk je. Firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Hanya sungguhnya orang syirik, orang musyrik tu najis. Najis mana? Najis dalam. Maksudnya bernajis dalam hati. Jadi kalau ada badan dan kain itu suci sekalipun, ya. Jadi kita kena bersihkan dua-dua sekali lah. Sebab nak menyambut ilmu ni nur, benda yang cantik, benda yang bersih daripada Ta'ala. Bila kita sediakan batin hati kita yang bersih, maka cantik tuangan dia akan menghasilkan natijah yang amat besar. Ali rahimahullah, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahawa najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati daripada sifat-sifat yang jahat, maka tiada menerima akan ilmu yang manfaat pada agama, dan tiada menerang ia hati akan nur ilmu itu sendiri. Dia hafiz Quran, nampak tuan-tuan terang. Dia hafiz Quran, balik kita lagi makan Maggi lah, di bedal macam-macam tuan. Benda-benda syubhat kan, yang dah ada kenyataan macam-macam bahan campuran tak elok. Tengok satu jus hilang tuan. Ya, ataupun makanan tak elok dimakan ni tuan, hilang. Hafalan tu boleh hilang. Kesan dia cepat. Kalau dapat ilmu pun dia tak ada keberkatan. Dapat tapi tak ada keberkatan. Kita tak nak, kita nak dua sekali. Ya, dapat dan dapat keberkatan dia supaya dapat beramal dengan ilmu. Itu penting dari kita bersihkan luaran dan dalaman kita. Dan dari kerana inilah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisa al-'ilmu bi kasrati riwayah, innamal 'ilmu nurun yuqzafu fil qalb. Tiada dapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat.
Laisal ilm, bukanlah ilmu tu dengan banyak riwayat, puang-puang hafal di kitab tu, kitab ni macam-macam, ya, nampak hebat. Tak, bukan sekadar itu maknanya. Dan membanyakkan mengaji kitab, apa kitab semua dia ngaji. Berapa puluh-puluh kitab, berlori kitab dia kan. Tapi sebenarnya dapat ilmu dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala, tu dalam hati dia tadi. Ya, belajar tu ada kesedaran, cetusan hati itu. Ya, apa makna nur? Quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul ibadah wa halawatul iman. Itu makna nur. Kuah, kekuatan dalaman tu. Daripada lemah dan ibadat, kena cas ilmu tadi, nampak manfaat, terang. Semangat dia dan laju buat ibadat, sedap. Itu nur. Dia masuk dalam. Ya. Daripada slow, jadi laju. Daripada tak semangat, jadi semangat. Daripada hati tak menghadap Tuhan, dia menghadap. Itu di antara natijah nur. Ilmu tu masuk. Pum, pum. Dengan apa semua tu? Kehendak Allah Ta'ala belaka lah. Dia dapat bila tuan-tuan? Bila bekas dia bersih. Hati tu bersih, dia masuk. Dan adab kedua bahawa mensedikitkan perhubungan dengan masalah keduniaan, ya. Sebab orang kalau belajar begitulah. Saya masa mengaji begitu tuan ni. Mak orang susah kan, jual kuih sebulan tu RM20. Itu gaji Kelantan kan. Pondok di petani tu. Jadi maknanya bantam tak cukup. Jadi kita tak boleh, kepala jangan guncing tuan. Cara dia apa? Pinjam dia udak kawan-kawan ni, utang dulu. Kan, balikkan kita kerja bayar balik. Dia jangan dalam masa kita mengaji ada gangguan dalam. Tak cukup duit dia fikir terganggu. Nak menghafal nak apa dia payah. Dia kena free betul. Jadi cara dia pinjam duit kawan kan, balik kan pergi kerja. Balik cuti pergi kerja. Macam-macam dulu kita macam mengaji dia. Balik kerja pasang genting boleh pasang kan. Kita pergi kat durian. Durian apa? Durian tunggal ikut kawan. Cuti orang kat pasang genting. Naik kok cai tu. Kayu dua-dua. Untuk kau jatuh ni mampus juga. Itu pondok kan, pikul genting di kanan jalan gedung ni, kau jatuh ni melayang ke bawah. Tapi tak apalah, carilah kan. Sementara tu tujuan apa tu? Tujuan dia masa belajar jangan fikir banyak. Lepas tu kalau ada mengajar masa belajar kan, lepas tu dia nak menikah kan, biarlah jawab dia. Sebab tumpukan tu satu tumpu. Ataupun masa mengajar nak menjaga lah separuh sana separuh sini, tak dapat. Dan dapat sikit payah dapat. Sebab masa nak mengajar mesti zero, kosongkan, free kan betul, tumpu boleh masuk. Itu benda yang pengalaman dihadapi oleh para ulama kita gitulah. Bahawa ia mensedikitkan perhubungan dengan masalah keduniaan dan taklah ia mengkosongkan hatinya daripada masyghul dengan anak dan isteri. Kan? Ni pergi Mesir baru nak buat BA, rupa BA lain jadi, buat anak jadi. Buat ambil MA rupa main anak. Lama-lama tak jadi kan. Jadi. Ada seorang kita nasihat, dia keluar hadis. Ni nikah sunat, tahulah sunnah. Kau seorang tahu sunnah, aku pun tahu juga benda ni sunnah kata. Tapi yang cakap tu al-ilmu mazbuhun baina fahizaiha, tu siapa dia? Al-Imam An-Nawawi muhaddisin. Kau hadis berapa kerat hafal? Imam Nawawi tak faham hadis ke? Ulama hadis terbesar dalam mazhab Syafi'i. Dia yang keluarkan dia punya pepatah tu. Al-ilmu mazbuhun baina fahizaiha. Ilmu tu disembelih. Itu lebih tu tuan-tuan terjemah ni. Mana bila berkahwin memang habis kan. Dia kahwin, tengah belajar, lepas tu beranak seorang, anak menanggung lagi, beranak dua orang, nak mikir lagi. Akhirlah dia batuk masuk sini. Dia mengapa-ngapa masuk sini, dia keluar balik. Sebab dalam pernikahan ni kena tumpu betul. Ya. Allah Karim. Dia panggil apa tuan-tuan? Tertib. Kan? Macam kita ambil semayang juga. Kan? Basuh muka wajib, tangan kepala kaki wajib, tapi kena tertib. Jangan basuh kaki dulu. Kita basuh kaki wajib, tahu dah wajib, tapi basuh muka dulu. Lepas tu kan baru dia basuh kaki pula, dia pakai balon tu pasal kan. Kerana susunan tertib. Ya. Habis. Dan segala yang membimbangkan akan hati supaya selesai tertumpu hatinya. Dia tunggu saya masa di pondok kan mengajar, dia cukup takut anak murid dia pergi cari kerja Singapura. Habis. Ke tempat lain tu dia kata, boleh lah dia kata. Di Singapura tak jangan. Sebab balik Singapura pasti dah habis. Dia tak pernah pegang duit, tiba sana dapat duit banyak kan. Tak betul-betul pening pitam kepala. Mata-mata napal pun dah nak hilang kan. Sebab tu dia jaga betul tu. Ya. Allah. Dan satu lagi firman Allah Taala mana? Allah Taala sebut ni sebab kena kosongkan supaya benda tu boleh masuk. Firman Allah Taala surah Ahzab,
ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Tidak menjadi Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati dalam rongga dia. Mana satu jasad, satu hati. Dia tak boleh nak buat dua perkara. Itu maksud dia. Ya. Yang ini tiada masuk ilmu dalam hati seorang Islam yang sibuk ia suatu yang lain. Begitu dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Dia tak boleh masuk hadrat Tuhan kalau dia bimbang benda lain. Ya. Banyak tafsiran ayat. Itu maksud dia apa? Dia kena kosongkan dulu. Itu adab ya. Untuk kita mudah masuk ilmu mungkin. Begitu juga kita lah. Kalau tak pergi mengaji tempat khusus pun di sebuah masjid itu juga. Kita nak pergi belajar sebuah masjid, zero kan, kosong kan. Ya. Jangan ustaz baca depan, di belakang ni mesej. Buat apa kalkulator kira tak untung lagi dua. Untung. Lepas tu kan ustaz baca kitab kat depan dia senyum. Berapa untung banyak hari ni. Lain kembali dia biar lain. Dia kena fokus betul. Tengok. Ya, tu dia antara adab untuk mudah masuk nur ilmu tu dalam jiwa dia. Dan adab yang ketiga, wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma